Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan dan ulasan yang menarik yang Anda patut share kepada semua orang. Ianya berkaitan dengan pengampunan Diraja Najib yang semakin hari semakin membingungkan lebih ramai orang. Dan ada yang mengatakan bahawa ini akan menjadi liability kepada pimpinan Anwar Ibrahim. Walau bagaimanapun hari ini kita dapat satu ulasan berita dan satu pengakuan daripada Menteri Undang-Undang Malaysia iaitu Azalina Othman Said yang amat kita tunggu-tunggu. Beliau kata kita tak boleh paksa Agong ampunkan Najib. Inilah yang kita tunggu. Inilah keputusan yang kita tunggu. Iaitu kita tidak boleh paksa Agong untuk mengampunkan Najib. Proses pengampunan untuk Najib Razak kini tidak lagi melibatkan prosedur undang-undang, kata Azalin Othman Said. Sebaliknya, terserah kepada budi bicara yang di-Pertuan Agong sepenuhnya. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institut, itu lagi, dalam keadaan sekarang, tidak ada sesiapa boleh memaksa agar Najib diberikan pengampunan diraja. Saya rasa bab itu, iaitu pengampunan diraja, apapun ia adalah kuasa yang di-Pertuan Agong mengikut perkara 42 Perlembagaan Persekutuan. Sekarang ini tidak ada prosedur undang-undang. Sekarang adalah terserah budi bicara yang di-Pertuan Agong. Jadi kita tidak boleh paksa, biar yang Agong, yang di-Pertuan Agong, yang buat keputusan kalau mahu mengkaji. Kita UMNO sudah tidak terlibat, katanya kepada pemberita di Putrajaya hari ini. Azalina yang juga Ketua Penerangan UMNO berkata demikian sebagai mengulas pandangan Peguam Kanan Muhammad Katri Abdullah, Hanif Katri Abdullah, yang berpendapat UMNO tidak boleh memfailkan permohonan pengampunan bagi pihak Najib. Hanif sebelum ini dilaporkan berkata mengikut peruntukan atau peraturan 113 Peraturan Penjara tahun 2000, petisyen pengampunan itu hanya boleh dilakukan oleh Najib sendiri, ahli keluarga atau peguam yang dilantik oleh bekas Perdana Menteri itu dan jabatan penjara. Bagaimanapun katanya, UMNO boleh memfailkan surat, petisyen atau kenyataan sokongan ditandatangani ahli-ahlinya kepada Agong untuk menyokong permohonan Najib. Terdahulu, Setiausaha Agung UMNO Ashraf Wajdi Disuki dilaporkan berkata, Majlis Kerja Tertinggi MKT parti itu menerima memorandum daripada 191 bahagian untuk memohon kepimpinan tertinggi membela bekas presiden mereka yang disifatkan banyak berjasa kepada rakyat dan negara. MKT UMNO juga sebulat suara bersetuju memohon menghadap bagi mempersembahkan warkah rayuan kepada Agong beserta memorandum ditandatangani oleh seluruh kepimpinan UMNO dari 191 bahagian. Terdahulu, Azalina hari ini melancarkan laman sesawang Malaysia Sulu Case yang mengandungi maklumat berkaitan sejarah serta perkembangan semasa mengenai tuntutan kumpulan Sulu ke atas wilayah negara ini. Azalina berkata, usaha tersebut dijalankan dengan kerjasama bahagian hal ehwal Undang-Undang Kementerian Luar Negara dan Komunikasi Digital bagi memberikan fakta yang sahih sekaligus menangkis tohmahan pihak yang membuat tuntutan berkenan. Pada masa sama, katanya, rakyat negara ini serta masyarakat antarabangsa boleh mengikuti perkembangan kes berkenan secara terlus dan benar. Laman sesawang Malaysia Sulu Case turut boleh diakses dalam 5 bahasa iaitu bahasa Melayu, Inggeris, Tagalog, Perancis dan Sepanyol. Laman sesawang itu akan sentiasa diperkemas dan ditambah maklumat, dokumen dan pelbagai lagi dari semasa ke semasa selaras dengan perkembangan kes ini. Saya berharap warga media dan rakyat Malaysia khususnya akan mengakses serta mengikuti kes ini dengan teliti, mengikuti laman sesawang rasmi Malaysia kerana pelaporan dan sebaran maklumat yang tidak benar atau tidak tepat akan mempunyai kesan besar dan serius kepada kedaulatan dan keselamatan negara Malaysia, katanya lagi.
Pada Februari tahun lalu, agensi berita di Spanyol melaporkan penimbang tara negara itu, Dr. Gonzalo Stampa, mengarahkan Putrajaya membayar pampasan sebanyak AS 14.92 bilion bersamaan dengan RM 62.59 bilion kepada waris Sultan Sulu. Malaysia didakwa tidak membayar pampasan berjumlah RM 5.300 setahun sejak 2013 dan ia dikatakan melanggar perjanjian 1878 yang ditandatangani Sultan Jamal Al-Alam dengan Baron de Wubek dan Alfred Den mewakili Syarikat British Utara Borneo. Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas nih. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu keputusan paling mengejutkan daripada pimpinan Perikatan Nasional. Timbalan Presiden PAS, iaitu Tuan Mat Tuan Ibrahim Tuan Mat mengatakan jangan tergesa-gesa bentang RUU anti lompat parti di Dewan Undangan Negeri Pahang. Yang mengejutkan saya ialah sepatutnya undang-undang atau rang undang-undang anti lompat parti ini sepatutnya disokong, bukannya cuba dilengah-lengahkan. Kerana apa yang berlaku amatlah buruk kesannya akibat daripada perbuatan lompat-lompat parti. Kenapa sampai begini? Yang dia katakan, jangan tergesa-gesa bentang rang undang-undang anti lompat parti di Dun Pahang. Satu saja yang menjadi perdebatan netizen sekarang akibat daripada kenyataan ini ialah mereka kata, adakah udang di sebalik batu? Adakah kenyataan itu sebenarnya mempunyai maksud yang tersirat? Ketua Pembangkang DUN atau Dewan Undangan Negeri Pahang, Tuan Ibrahim Tuan Man, mencadangkan supaya rang undang-undang RUU anti lompat parti untuk negeri itu tidak dibentangkan secara tergesa-gesa. Sebaliknya, dia yang merupakan adun CK berkata, masih ada perkara yang perlu diperhalusi agar tidak timbul masalah di masa akan datang. Taklimat yang diberikan hari ini perlu diperhalusi satu persatu, walaupun secara umumnya tidak ada beza dengan rang undang-undang anti lompat parti di negeri lain. Cuma di Pahang kita ada adun lantikan 5 orang dan dia ada kuasa mengundi dalam dewan sebagaimana adun yang dipilih melalui pilihan raya katanya. Jadi di situ kita lihat ada keperluan untuk perhalusi RUU tersebut, katanya dalam sidang media bersama Speaker Dewan Undangan Negeri Pahang Muhammad Sarkar Samsudin di Kuantan hari ini. Terdahulu Muhammad Sarkar bersama Adun Pahang menghadiri sesi taklimat berkaitan RUU Perlembagaan Pindahan 2022 anti lompat parti. Timbalan Presiden PAS itu juga memberi jaminan semua adun pembangkang di Pahang akan menyokong RUU itu selepas ia diperhalusi, terutama berkaitan adun lantikan. Sebab dia ada implikasi dari segi undang-undang. Contohnya, katakanlah kita lantik seorang adun lantikan daripada NGO, tiba-tiba lepas dilantik dia menyertai parti yang NGO-nya tak setuju. RUU belum ada terangkan hal itu. Jadi kita perlu jelas dengan perkara tersebut, katanya lagi. Katanya lagi, lebih baik jika RUU itu dilengkapkan dan diperkemaskan terlebih dahulu sebelum dibentangkan. Dalam pada itu, Muhammad Sarkar memberitahu draft mengenai rang undang-undang anti lompat parti perlu dihantar ke pejabat Speaker Dewan Undangan Negeri sebelum 22 April ini. Sidang Dewan Undangan Negeri akan diadakan pada 8 Mei. Jadi kalau nak bentang draft RUU perlu dihantar ke pejabat saya 14 hari sebelum sidang bermula, katanya lagi. Setakat ini hanya 7 negeri yang telah meluluskan undang-undang anti lompat parti. Pulau Pinang adalah negeri paling awal memperkenalkan RUU itu dan diluluskan sidang Dewan Undangan Negeri pada November 2012. Negeri lain yang telah meluluskan pindaan bagi mengekang tindakan adun melompat parti ialah Sarawak, Perak, Kedah, Selangor, Perlis dan Kelantan. Kerajaan Terengganu pada November tahun lalu pula memaklumkan tidak ada keperluan untuk RUU itu diperkenalkan di negeri terbabit
kerana hanya ada Wakil Rakyat PAS dan UMNO di negeri itu. Di peringkat persekutuan pula, rang undang-undang anti lompat parti diluluskan Dewan Rakyat pada 28 Julai 2022 sebelum dibentangkan dan diluluskan di Dewan Negara pada 9 Ogos 2020. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.